Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua murid yang akan mengikuti kelas cikgu pada hari ini. Baiklah, kita berjumpa lagi untuk sesi latihan bersama cikgu, sesi perbincangan, sesi bercambahkan ilmu bersama-sama. Baiklah, jadi hari ini kita akan mengasah kemahiran membaca dengan rujukan utama buku teks iaitu di muka surat 22. Jadi, SP-nya hari ini atau standard prestasinya hari ini ialah murid-murid perlu membaca untuk memahami dan menakul maklumat berbentuk pesanan daripada pelbagai bahan dengan memberikan respon yang betul. Arahannya ialah baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian senaraikan maklumat berbentuk pesanan yang terdapat dalam petikan tersebut. Jadi, hari ini kita hanya kenal pasti apakah pesanan-pesanan yang diberikan melalui artikel atau petikan yang diberikan. Kemudian kita senaraikan saja pesanan-pesanan tersebut. Baik, jom kita baca. Tidak dapat dinafikan bahawa isu yang melibatkan demam denggi telah mendapat perhatian serius di negara ini sejak beberapa tahun lalu. Statistik jangkitan demam denggi serta kadar kematian yang berlaku dilihat meningkat secara mendadak dari semasa ke semasa. Oleh itu, satu langkah yang lebih proaktif dan komprehensif perlu diambil oleh semua pihak berkaitan bagi membendung masalah terbabit daripada terus berlaku. Pihak berkuasa tempatan melalui kerjasama Jabatan Kesihatan perlu menggiatkan usaha menjalankan pelbagai program kesedaran tentang bahaya wabak demam denggi serta mengadakan lebih banyak program pencegahan dan pendidikan di peringkat akar umbi dalam usaha memberikan kesedaran kepada masyarakat umum tentang punca dan tata cara pencegahan demam denggi. Pendidikan kesihatan ini bolehlah dilakukan melalui kempen kesedaran, pameran dan ceramah yang melibatkan pelbagai lapisan usia dan masyarakat seperti program bebas denggi dan Communication of Behavioral Impact (COMBI). Melentur buluh biarlah dia rebuhnya. Pendidikan tentang aspek kesihatan perlu juga dimulakan dari peringkat sekolah supaya para murid sedar akan tabiat pembiakan dan kitaran hidup nyamuk Aedes, bahaya demam denggi, kepentingan untuk menjaga kebersihan kawasan sekeliling serta mempraktikkan pengetahuan yang ditimba kelak. Berkenaan aspek perundangan, satu akta telah pun diwujudkan dalam usaha mengawal dan mencegah penyakit demam denggi ini, iaitu melalui Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 iaitu Akta 154. Walaupun undang-undang berkaitan sudah wujud, pihak kerajaan juga boleh mempertimbangkan cadangan untuk menambah baik akta sedia ada dengan meningkatkan kadar kompaun atau kadar denda bagi mereka yang disabitkan kesalahan-kesalahan di bawah Akta 154 bagi pengawalan serta pencegahan demam denggi dengan lebih berkesan. Baiklah, jelas ada beberapa saranan yang diberikan di sini. Jadi apakah saranan-saranan tersebut? Untuk hari ini, cikgu perkenalkan murid-murid kepada beberapa makluman yang boleh membantu kita untuk mengenal pasti apakah yang dimaksudkan sebagai saranan. Saranan ialah satu cadanganlah. Seseorang tu bagi cadangan kepada kita, jadi itu dianggap sebagai saranan. Baik, kita tengok. Perkataan perlu. Apabila ada perkataan perlu, ini adalah satu saranan atau langkah atau cadangan yang diberikan kepada kita. Jadi perlu, ini ialah kata bantu. Okey, ini ialah kata bantu. Okey, kata bantu ni ialah satu perkataan yang digunakan bagi menyampaikan sesuatu saranan. Perlu, kemudian kita ada perlu lagi, kemudian kita ada boleh. Ini semua ialah perkataan-perkataan yang menunjukkan saranan. Ini sekali lagi perlu. Baik, seterusnya boleh. Ni. Jadi dah 5 cikgu bagi kat sini. Okey. Baik, kita baca balik sebelum kita mula menulis ini sebagai satu saranan. Oleh itu, satu langkah lebih proaktif dan progresif perlu diambil oleh semua pihak berkaitan bagi membendung masalah terbabit daripada terus berlaku. Jadi ayat ini tidak walaupun ada perkataan perlu tapi tidak ada isi. Baru nak memulakan isi. Baik, kita tengok ayat seterusnya. Pihak berkuasa tempatan melalui kerjasama Jabatan Kesihatan perlu menggiatkan usaha menjalankan berbagai program. Ini baru kita panggil sebagai maklumat saranan. Baik, kita salin. Pihak berkuasa tempatan melalui kerjasama
Jabatan Kesihatan perlu menggiatkan usaha menjalankan pelbagai program kesedaran. Baik, yang kedua, pendidikan kesihatan boleh dilakukan melalui kempen kesedaran, pameran, penceramah. Okey, kita soalan ini. Pendidikan kesihatan boleh dilakukan melalui kempen kesedaran, pameran dan ceramah yang melibatkan pelbagai lapisan usia dan masyarakat. Macam mana cikgu kenal pasti? Sekali lagi cikgu sebut, macam mana cikgu kenal pasti ialah melalui perkataan perlu. Melalui perkataan perlu, kata bantu dan melalui perkataan boleh. Ini pun kata bantu. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa sebenarnya kata bantu ni dapat membantu kita untuk mengenal pasti saranan-saranan yang boleh dilakukan, yang diletakkan di dalam sesuatu petikan. Begitu juga kalau kita hendak melakukan atau kita hendak menyiapkan atau kita hendak menyediakan satu wacana. Apabila wacana tersebut menyatakan tentang langkah, menyatakan tentang cadangan, menyatakan tentang uh, cara-cara. Jadi kita perlu meletakkan kata bantu seperti perlu, boleh, mesti, wajar, hendaklah, mestilah. Kita letak perkataan-perkataan ini untuk membantu kita untuk mematangkan lagi karangan yang kita lakukan. Sebab karangan yang kita hasilkan nanti adalah karangan berbentuk cadangan. Jadi cikgu dah siapkan 2. Bagaimana pula dengan yang lagi 3? Jadi murid-murid salin sahaja bahan-bahan ayat yang telah cikgu berikan tadi. Cikgu dah bantu dengan pemberian maklumat berkaitan dengan kata bantu di sini. Jadi ayat tersebut sebenarnya adalah cadangan. Jadi murid perlu salin saja dan lengkapkan jadual yang telah disediakan. Jadi murid-murid, tolong siapkan tugasan, bincang bersama guru di sekolah. Dan jangan lupa untuk bersama kelas cikgu pada masa akan datang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.